Anda pasti pernah melihatnya, gambar hitam putih, sebuah kereta mewah atau seorang lelaki termenung dalam sut mahal. Di atasnya ada petikan kata-kata Marcus Aurelius. Captionnya berbunyi lebih kurang, "Jadilah batu karang yang memecah ombak." Kedengaran familiar? Itulah pseudo-stoicism dalam bentuk yang sering kita lihat. Hari ini, kita akan membincangkan apa yang tidak kena dengan orang bijak moden dari Instagram ini. Dan saya janji, anda akan tahu idea utama stoicisme sebenar yang bukan sahaja mereka abaikan, malah mereka putar belitkan sepenuhnya. Jadi, mari kita mulakan dari awal. Stoicisme sebenar adalah falsafah Yunani kuno yang diasaskan oleh Zeno dari Citium. Kemudian, ia dikembangkan lagi oleh pemikir-pemikir hebat seperti Seneca, Epictetus dan maharaja yang kita kenali, Marcus Aurelius. Idea utama golongan stoicis sebenarnya amat mudah, namun genius. Ada perkara yang boleh kita kawal, fikiran kita, reaksi kita, tindakan kita. Dan ada perkara yang tidak dapat kita kawal, cuaca, pendapat orang lain, masa lalu. Menurut golongan stoicis, kebijaksanaan terletak pada menumpukan seluruh tenaga kita pada yang pertama dan menerima yang kedua dengan hati yang tenang. Jadi, idea pertama dan mungkin yang paling merosakkan dari pseudo-stoicism adalah mitos bahawa seorang stoik itu seorang yang berwajah batu. Orang akan memberitahu anda ada masalah, kekal tenang, dihina, tiada tindak balas langsung. Imej Terminator besut ini sangat popular di media sosial. Ia menjual idea kawalan diri yang mantap di mana setiap emosi dianggap kelemahan yang perlu dihapuskan dan disembunyikan. Namun, di sinilah paradoksnya. Stoik sejati tidak pernah menyeru untuk menjadi robot tanpa perasaan. Mereka menganggap emosi atau yang mereka panggil dorongan emosi yang kuat sebagai sebahagian semula jadi sifat manusia. Ia seperti lampu penunjuk pada papan pemuka kereta anda. Sudut stoik pula mencadangkan untuk mencabut sahaja lampu itu supaya tidak mengganggu. Tetapi anda tidak melihatnya. Mudah tetapi berbahaya. Seorang stoik sejati pula melihat lampu itu dan bertanya, "Apa yang kamu cuba isyaratkan kepada saya?" Marah, takut, sedih, ini bukan musuh. Ini adalah maklumat. Maklumat tentang pertimbangan dan penilaian kita terhadap dunia. Stoicisme mengajar untuk tidak menekan kemarahan tetapi menganalisisnya. Bertanya kepada diri sendiri, mengapa saya marah? Adakah peristiwa ini benar-benar berbaloi dengan tekanan emosi saya? Adakah reaksi saya ini munasabah? Nampak bezanya. Bukan penindasan membetuli, tetapi analisis secara sedar. Ini bukan tentang tidak berasa apa-apa, tetapi tentang tidak menjadi hamba kepada perasaan sendiri. Satu lagi kekeliruan yang sering seiring dengan penindasan emosi adalah apabila sikap tidak peduli disalahertikan sebagai ketenangan. Anda pasti pernah dengar frasa ini yang diungkapkan dengan bangga oleh golongan pseudo-stoik. Saya tak kisah apa-apa pun. Mereka menganggap ini sebagai tanda kekuatan dan kekebalan. Kononnya, mereka sudah mencapai tahap kebal emosi sehingga tiada apa pun yang dapat menggusarkan mereka. Namun, ini bukan stoikism. Ini hanyalah nihilisme dan apati semata-mata. Ketenangan stoik yang sebenar atau ataraxia bukanlah apabila anda tidak peduli apa-apa. Ia adalah apabila anda memahami bahawa bimbang tentang perkara-perkara yang di luar kawalan anda adalah sia-sia dan merosakkan diri. Hujan turun padahal anda memerlukan cahaya matahari. Seorang pseudo-stoik akan berkata, "Apa saya kisah dengan hujan ini?" sambil menyembunyikan kekecewaannya. Seorang stoik yang sebenar akan berfikir, "Hujan turun, itu fakta. Saya tidak boleh menghentikannya.
Jadi, bagaimana saya boleh menyesuaikan rancangan saya? Dia tidak mengabaikan realiti dan tidak berpura-pura tidak peduli. Dia menerimanya. Sikap tidak peduli adalah penolakan untuk berinteraksi dengan dunia. Ketenangan seorang stoik adalah hasil daripada pemahaman mendalam tentang dunia dan tempatnya di dalamnya. Ia adalah keadaan minda yang aktif, bukan penafian yang pasif. Ia adalah kekuatan yang lahir daripada kebijaksanaan, bukan topeng yang menyembunyikan kelemahan. Sekarang, mari kita bincangkan bagaimana stoicism palsu telah menjadi pendorong kepada budaya masculinity toksik. Pernah tak kita perasan falsafah ini sering diwar-warkan dengan janji bagaimana untuk menjadi lelaki sejati. Di gambar kita melihat lelaki yang kelihatan garang, pendiam dan tidak pernah tersenyum. Mereka diajar untuk menjadi kebal, tidak menunjukkan kelemahan dan tidak meminta pertolongan. Emosi itu hanya untuk wanita dan orang lemah. Lelaki sejati mesti teguh seperti batu. Titik. Jadi, apa yang kita dapat akhirnya? Kita dapat resipi untuk pengasingan emosi. Para lelaki pada dasarnya dilarang untuk menjadi manusia biasa. Mereka tidak dibenarkan untuk menjadi rentan, berempati atau bercakap secara terbuka tentang masalah mereka. Sebarang kelembutan atau kebaikan dianggap sebagai kelemahan, manakala sikap agresif dan dominan pula sebaliknya diangkat sebagai nilai murni. Namun, yang paling ironis, stoik sejati sebenarnya adalah bertentangan sepenuhnya dengan gambaran karikatur ini. Marcus Aurelius dalam karyanya Meditations menulis dengan penuh kelembutan tentang keluarganya dan mengucapkan terima kasih kepada gurunya. Seneca pula mendedikasikan seluruh risalahnya untuk persahabatan dan belas kasihan. Kekuatan mereka bukan terletak pada kekasaran luaran, tetapi pada kekuatan dalaman yang berasaskan akal budi dan kebajikan. Mereka mengutamakan keadilan dan kebijaksanaan, bukannya imej alpha male atau jantan dominan. Stoicism palsu moden ini sekadar mengambil konsep ketabahan dan membuang semua elemen kemanusiaan daripadanya, meninggalkan hanya cengkerang kosong yang dingin. Satu taktik kegemaran pakar media sosial, dan anda pasti pernah menemuinya, adalah apabila mereka cuba membenarkan sikap tidak sensitif diri sendiri. Seseorang mungkin mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati anda, dan apabila anda menunjukkan reaksi, mereka dengan tenang menjawab, "Saya cuma berterus terang." Ini keterusterangan ala stoik. Tiba-tiba, kekasaran dan kurang ajar yang biasa itu bertukar menjadi kononnya suatu nilai murni yang tinggi. Orang seperti ini benar-benar percaya dia bukan biadab, sebaliknya pembawa kebenaran yang pahit tetapi perlu. Dia melihat dirinya seperti seorang pakar bedah yang memotong tanpa sebarang sentimen. Namun, dia lupa bahawa pakar bedah sebenar bertindak demi kebaikan pesakit, bukan untuk memuaskan egonya atau mempamerkan kemahirannya menggunakan pisau bedah. Stoicisme sejati tidak pernah menjadi lesen untuk bersikap kejam. Ya, penganut stoik memang menghargai kebenaran, tetapi mereka meletakkannya dalam konteks 4 sifat utama: kebijaksanaan, keadilan, keberanian dan kesederhanaan. Sebelum meluahkan sesuatu, seorang stoik sejati akan bertanya kepada diri sendiri, adakah ini adil? Adakah ini akan membantu orang itu? Adakah keinginan saya untuk berterus terang ini hanya didorong oleh kesombongan? Sudut stoik pula menggunakan kebenaran sebagai senjata. Dia hanya memukul dengannya, menikmati kejujuran palsunya dan langsung tidak memikirkan akibatnya. Mari kita lihat satu lagi watak popular dalam dunia Instagram kita. Si serigala penyendiri, dia berdiri sendiri. Dia tidak percaya
sesiapa dan tidak bergantung pada sesiapa pun. Dunia ini hutan belantara dan hanya yang terkuat akan bertahan. Orang lain pula sama ada pesaing atau sumber baginya. Falsafah mementingkan diri ini seringkali disajikan dalam balutan stoicism. Kononnya, seorang bijak pandai sejati begitu berdikari sehingga tidak memerlukan sesiapa pun. Jika kita menyelami karya-karya stoik sebenar, kita akan menemukan gambaran yang sama sekali menafikan tanggapan ini. Manusia secara semula adalah makhluk sosial. Seperti lebah tidak dapat hidup tanpa sarangnya, manusia tidak dapat mencapai potensi penuh dirinya di luar masyarakat. Mereka percaya bahawa salah satu matlamat utama kehidupan yang baik adalah berkhidmat kepada masyarakat dan memenuhi tanggungjawab diri. Menjadi anak yang baik, bapa yang baik, kawan yang baik, warga negara yang baik, inilah nilai-nilai utama bagi seorang stoik. Maharaja Marcus Aurelius sentiasa mengingatkan dirinya tentang kewajipan dan tanggungjawabnya terhadap empayar Rom. Epictetus, seorang bekas hamba, mengajarkan bahawa kita semua adalah pelakon dalam sebuah drama ilahi dan tugas kita adalah untuk melakonkan peranan kita dengan sebaiknya, apapun peranan itu. Mereka adalah kosmopolitan pertama, menganggap diri mereka sebagai warga bukan hanya sebuah kota, tetapi seluruh dunia. Jadi, sementara pseudo-stoik membina benteng di sekelilingnya untuk mengasingkan diri dari dunia, seorang stoik sejati pula memikirkan cara untuk menjadikan dunia ini lebih baik untuk semua. Tentu, perbincangan tentang pseudo-stoicism tidak akan lengkap tanpa petikan yang dipetik di luar konteks. Itu adalah senjata utama mereka. Mereka mengambil pemikiran mendalam yang mempunyai banyak lapisan daripada seorang ahli falsafah agung, kemudian memotong beberapa baris daripadanya dan meletakkan baris-baris ini di atas gambar kereta mewah atau singa. Akhirnya, petikan itu digunakan untuk tujuan yang sama sekali bertentangan dengan niat asal penulis. Contohnya, frasa terkenal Epictetus. Bukan benda itu sendiri yang membuatkan manusia kecewa, tetapi pandangan mereka tentang benda-benda itu. Dalam Insta-Stoicism, ia ditafsirkan begini: anda disakiti, itu masalah anda, ubah sahaja pandangan anda. Ini digunakan untuk meremehkan perasaan orang lain dan mengalihkan tanggungjawab. Kononnya, jika anda berasa tidak senang, anda sendiri yang bersalah kerana memilih untuk berfikir sedemikian. Tetapi Epictetus bercakap tentang perkara yang sama sekali berbeza. Dia mengajar kita untuk bertanggungjawab atas apa yang boleh kita kawal, iaitu pertimbangan kita. Dia tidak menyeru kepada sikap acuh tak acuh terhadap penderitaan orang lain. Dia bercakap tentang bekerja pada diri sendiri, memperbaiki diri. Ia adalah alat untuk analisis dalaman, bukan senjata untuk menyerang orang lain. Para pseudo-stoik mengubah alat psikologi yang halus menjadi slogan kasar. Mereka mengambil kebijaksanaan, membersihkannya daripada kerumitan dan nuansa dan menghasilkan sesuatu yang kelihatan mudah tetapi sebenarnya sama sekali tidak berguna, malah kadang-kadang memudaratkan. Kita bincangkan satu topik yang jelas menunjukkan betapa tidak masuk akalnya pseudo-stoicism, obsesinya terhadap kejayaan luaran. Nampak gayanya? Apa kaitan dengan falsafah yang mengajarkan untuk memandang rendah kekayaan, kemasyhuran dan status? Bukankah stoik menganggap semua ini sebagai perkara acuh tak acuh, yakni tidak relevan untuk kebahagiaan dan kebaikan sejati? Seorang bijak pandai boleh jadi seorang maharaja atau seorang hamba, dan kebaikan dirinya tidak akan berubah sedikit pun. Namun, cuba lihat suapan media sosial Insta-Stoik ini. Apa yang anda nampak di sana? Jam tangan mewah,
kereta mahal, badan sasa, projek perniagaan berjaya. Stoicism tiba-tiba berubah menjadi alat untuk mencapai kemewahan material. Ia menjelma menjadi sistem kejurulatihan motivasi bagi mereka yang ingin meraih jutaan ringgit, mendapatkan bentuk badan idaman atau menjadi kebal dalam rundingan. Petikan kata-kata Marcus Aurelius yang hidup bersahaja dan sentiasa berjuang menentang godaan kuasa, kini disalahgunakan untuk mendorong anda membeli iPhone terkini atau mengikuti kursus latihan yang mahal. Ini adalah pembalikan total nilai-nilai Stoik. Kaum Stoik mengajarkan bahawa kekayaan dan kemiskinan sama-sama tidak penting untuk ketenangan batin. Tetapi Pseudo-Stoik pula berkata, jadilah Stoik dan anda akan kaya. Ini bukan sekadar penyelewengan. Ini adalah pembalikan seluruh falsafah itu secara mutlak. Satu lagi nasihat yang sangat popular, tetapi sebenarnya sangat berbahaya, yang sering timbul dari falsafah ini ialah frasa, kuatkanlah diri saja. Bunyinya memang indah dan seolah-olah memberi sokongan. Bukan. Namun hakikatnya, ini adalah salah satu nasihat paling toksik yang boleh diberikan kepada seseorang yang sedang menghadapi kesukaran. Apabila seseorang berkata kepada anda, kuatkanlah diri saja, mereka sebenarnya meremehkan perasaan dan pengalaman anda. Bayangkan anda patah kaki, kemudian orang berkata kepada anda, kuatkanlah diri dan teruskan berjalan. Tidak masuk akal. Bukan? Keadaan tidak masuk akal yang sama berlaku apabila kita bercakap tentang kesakitan emosi atau mental. Frasa ini tidak menawarkan penyelesaian sebenar. Ia tidak memberikan alat atau cara untuk menangani masalah tersebut. Ia hanya meletakkan tugas yang mustahil untuk anda penuhi dan membuat anda berasa bersalah jika anda tidak berjaya melakukannya. Ini mewujudkan tanggapan palsu bahawa setiap masalah hanyalah soal kekuatan tekad. Dan jika anda berasa tidak sihat, ini bermakna anda tidak cukup kuat. Pendekatan sebegini menghalang seseorang daripada mengakui kelemahan diri dan menghalang mereka daripada mencari bantuan daripada rakan, keluarga atau pakar. Stoicisme sejati mengajar kita untuk tidak sekadar menjadi kuat, tetapi untuk menjadi bijaksana. Dan kebijaksanaan kadang-kadang terletak pada keberanian untuk mengakui kelemahan diri dan mencari cara yang tepat untuk mengatasinya. Bukannya sekadar berpura-pura ia tidak wujud. Tidak hairanlah falsafah yang begitu popular dan dipermudahkan ini akhirnya menjadi bahan dagangan. Kita sedang menyaksikan bagaimana kebijaksanaan kini dikomersialkan secara berleluasa. Falsafah kuno yang dahulunya merupakan cara hidup, satu amalan yang memerlukan tahun-tahun pembelajaran dan renungan mendalam, kini telah bertukar menjadi produk di rak pasar raya. Muncul pelbagai kursus, maraton dan buku dengan tajuk-tajuk bombastik seperti Jadi Stoa dalam 21 hari atau Rahsia Stoa untuk Perniagaan Berjaya. Anda ditawarkan untuk membeli kebijaksanaan secara borong dan runcit. Dengan sejumlah wang, anda dijanjikan pemikiran stoik, ketenangan yang tak tergugat dan kawalan diri seorang maharaja. Falsafah kini menjadi seperti makanan segera. Cepat, mudah, dibungkus cantik, tetapi tiada nilai nutrisi di dalamnya. Ini bukan lagi jalan menuju kebaikan, tetapi sekadar satu lagi alat dalam koleksi kejayaan kosong. Masalahnya, stoikisme bukanlah satu set life hack yang boleh dikuasai dalam 3 webinar. Ia adalah satu sistem etika, logik dan fizik yang menyeluruh. Ini adalah usaha harian yang teliti untuk memperbaiki diri, pertimbangan dan reaksi kita. Ia adalah satu proses yang berpanjangan sepanjang hayat. Pseudo-stoikisme komersial pula menjual ilusi hasil pantas, menjanjikan anda boleh membeli tiket
ke alam kebijaksanaan, bukannya berjalan ke sana setapak demi setapak. Seterusnya, kita akan melihat perbezaan halus tetapi amat penting, kekeliruan antara penerimaan dan fatalism. Falsafah Stoik mengajarkan, terima apa yang tidak dapat kamu ubah. Ini adalah salah satu tiang utama ajaran mereka. Namun, mereka yang mengaku Stoike sering salah faham, mentafsirkannya sebagai, jangan berbuat apa-apa, kerana semuanya sudah ditakdirkan. Akibatnya, falsafah tindakan bertukar menjadi falsafah pasif atau berpeluk tubuh. Apabila berdepan dengan kesukaran, seseorang itu akan mudah berputus asa dan berkata, ini sudah takdir, saya menerimanya, kononnya ala Stoik. Dibuang kerja, takdir. Hubungan yang bermasalah, takdir. Dia lupa bahawa falsafah Stoik membahagikan dunia kepada dua bahagian. Apa yang boleh kita kawal dan apa yang tidak. Takdir adalah apa yang berada di luar kawalan kita. Namun, reaksi kita, tindakan kita dan usaha kita semuanya berada di bawah kuasa kita sepenuhnya. Seorang Stoik sejati apabila kehilangan pekerjaan akan berkata, hakikat bahawa saya dipecat itu tidak dapat saya ubah. Ia di luar kawalan saya. Tetapi saya boleh mengawal bagaimana saya bertindak balas. Saya boleh mula mencari pekerjaan baharu, mempelajari kemahiran baharu atau menganalisis kesilapan saya. Bagi Stoik sejati, penerimaan adalah titik permulaan untuk bertindak, bukan garis penamat. Pseudo-Stoik pula menggunakan konsep penerimaan ini sebagai alasan untuk berpeluk tubuh. Dia menjadi seorang fatalis yang hanya mengikut arus kehidupan, lupa bahawa dia sebenarnya memiliki dayung untuk mengemudi. Langkah seterusnya yang logik dalam pemikiran sebegini adalah untuk seseorang itu mula mengembangkan sifat dingin dan kurang empati. Meyakinkan diri bahawa emosi dan masalah orang lain berada di luar kawalan mereka. Golongan pseudo-stoik ini mula menganggap rasa simpati sebagai satu kelemahan. Mengapa perlu bersusah hati memikirkan teman yang sedang bermasalah? Bukankah itu masalahnya sendiri, bukan masalah saya? Mengapa perlu menghulurkan bantuan kepada sesiapa? Bukankah setiap individu sepatutnya kuat dan mampu berdikari sendiri? Dengan demikian, terbentuklah falsafah keegoan yang sangat memuaskan diri. Rasa empati, kebaikan dan belas kasihan, semua sifat murni ini diisytiharkan sebagai nafsu, tidak rasional yang harus disingkirkan oleh seorang yang kononnya bijaksana. Akhirnya, individu tersebut membina dinding ais di sekelilingnya, menganggapnya sebagai benteng kebijaksanaan diri. Dia tidak lagi menjadi sebahagian daripada komuniti manusia, sebaliknya menjadi seorang pemerhati yang memandang rendah pada golongan yang sibuk dan emosional itu. Namun, dia lupa bahawa Seneca sendiri pernah menulis seluruh risalah tentang belas kasihan. Dia juga lupa bahawa Marcus Aurelius sentiasa mengingatkan dirinya sendiri untuk bersikap pemaaf dan bertolak ansur terhadap kesilapan orang lain. Para Stoik sejati memahami bahawa manusia adalah makhluk sosial dan empati bukanlah satu kelemahan, sebaliknya adalah perekat yang mengikat masyarakat. Pseudo-Stoik ini dalam usaha mencapai kebal yang palsu sebenarnya kehilangan salah satu sifat kemanusiaan yang paling penting. Dia tidak menjadi seorang yang bijaksana tetapi hanya seorang yang kesepian dan berhati kering. Satu transformasi berbahaya dalam idea berlaku dengan konsep kemandirian diri. Falsafah Stoik yang asli ini adalah konsep yang sungguh indah. Menyatakan bahawa untuk mencapai kebahagiaan sejati dan keutamaan, seseorang tidak memerlukan apa-apa dari luar, baik kekayaan, kemasyhuran maupun pengiktirafan orang lain tidak dapat menjadikannya benar-benar gembira atau sengsara.
Segala yang diperlukan terletak dalam diri individu itu sendiri, dalam akalnya dan kemampuannya untuk membuat pilihan yang tepat. Namun, di tangan pakar-pakar media sosial atau guru-guru internet, idea ini diputarbelitkan sehingga melampaui batas. Kemandirian diri berubah menjadi egosentrisme. Ungkapan "saya tidak memerlukan sesiapa pun untuk bahagia" menjadi cogan, kata mereka. Hubungan dengan orang lain mula dilihat sebagai beban, malah ancaman berpotensi kepada ketenangan dalaman seseorang. Persahabatan, cinta, keluarga, semua ini menjadi sesuatu yang sampingan yang boleh diketepikan dengan mudah atas nama kebebasan diri. Akibatnya, kita melihat individu yang begitu terkurung dalam dirinya sendiri sehinggakan dia benar-benar berasa tidak memerlukan sesiapa pun. Tetapi ini bukan kekuatan, ini adalah tragedi. Penganut Stoik yang sebenar, walaupun mandiri, bukanlah penyendiri. Mereka menghargai persahabatan, menyayangi keluarga dan berkhidmat kepada masyarakat. Kemandirian diri mereka adalah asas yang membolehkan mereka membina hubungan yang sihat dengan dunia, bukannya dinding yang mengasingkan mereka daripadanya. Manakala penganut Stoik palsu pula membina dinding dan akhirnya kekal bersendirian dengan kekuatan ilusi dalam bilik yang kosong. Sudah tentu, punca utama segala masalah ini adalah penyederhanaan yang melampau. Bayangkan sebuah mekanisme jam yang rumit dengan ratusan roda, gigi, pegas dan imbangan yang dihasilkan oleh tukang mahir terbaik selama berabad-abad. Kini, bayangkan jika ada seseorang mengambil mekanisme ini, membuang 99% komponennya, hanya meninggalkan 2 roda gigi terbesar dan berkata, "Nah, ini jamnya. Pusingkan saja." Lebih kurang begitulah apa yang berlaku kepada Stoicism. Sistem etika, logik dan fizik yang kompleks serta berlapis-lapis yang dipelajari dan diamalkan oleh para ahli falsafah selama bertahun-tahun telah diringkaskan menjadi 5 hingga 7 peraturan mudah untuk siaran media sosial. Misalnya, kawal apa yang boleh kamu kawal, hidup dalam masa kini, ingatlah tentang kematian. Sudah tentu semua idea ini sangat penting. Namun, apabila diasingkan daripada konteks menyeluruhnya, ia akan hilang kedalaman dan bertukar menjadi slogan kosong yang biasa didengar. Ini ibarat cuba memahami keseluruhan kerumitan novel War and Peace hanya dengan membaca ringkasan 2 muka suratnya. Anda mungkin tahu jalan ceritanya, tetapi terlepas seluruh aspek psikologi, setiap nuansa dan kejeniusan penulis yang sebenar. Pseudo-Stoicism menawarkan kita ringkasan seumpama itu. Ia memberikan jawapan mudah kepada soalan-soalan rumit, mencipta ilusi pemahaman. Namun, ilusi ini menghalang kita daripada memulakan perjalanan sebenar dan mengenali falsafah tulen yang mendalam serta benar-benar mampu mengubah hidup. Kadang-kadang, apa yang dipanggil pseudo-stoicism ini bukan sekadar satu falsafah, tapi boleh jadi senjata yang ampuh dalam perdebatan. Seseorang yang cuma tahu mengutip frasa-frasa hebat dan teknik-teknik logik akan menggunakannya bukan untuk memperbaiki diri, tapi untuk mendominasi orang yang berdebat dengannya. Dia akan mengambil posisi seolah-olah seorang bijak, pandai yang tidak terganggu, yang kononnya berada di atas segala kekecohan emosi. Apa sahaja hujah anda yang disertakan dengan emosi, dia akan mudah sahaja membalasnya dengan frasa. Itu hanya pandangan kamu, bukan realiti sebenar. Dia menuduh anda tidak rasional dan mengatakan anda mengikut perasaan. Dia mungkin akan menggunakan apa yang dipanggil dikotomi kawalan stoicisme untuk meremehkan perasaan anda. Kamu risau tentang sesuatu yang kamu tidak boleh kawal. Itu tidak logik. Akhirnya,
Perbincangan biasa akan bertukar menjadi permainan psikologi. Matlamat orang sebegini bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk membuktikan keunggulan dirinya. Dia menggunakan falsafah sebagai perisai untuk menyembunyikan rasa tidak yakinnya sendiri dan sebagai pedang untuk membuat pihak lawan berasa bodoh dan tidak stabil emosi. Ini sama sekali bertentangan dengan semangat stoicisme yang melihat dialog dan logik sebagai alat untuk mencari kebenaran bersama, bukannya sebagai cara untuk merendahkan orang lain dan meninggikan diri sendiri atas kerugian mereka. Satu lagi kesilapan asas adalah mencipta ilusi kawalan mutlak ke atas kehidupan. Golongan pseudo-stoik ini terlalu fokus pada bahagian pertama, prinsip terkenal, kawallah apa yang kamu boleh kawal, sehingga hampir terlupa sepenuhnya bahagian kedua yang tidak kurang pentingnya, dan terimalah apa yang kamu tidak boleh kawal. Dalam dunia mereka, hampir semuanya boleh dikawal, asalkan kamu cukup mantap dan berkeupayaan. Mereka mencipta imej manusia super yang dengan kekuatan fikiran dan keazaman mampu membentuk realiti mereka sendiri. Penyakit, kegagalan, krisis ekonomi, malah kematian, semuanya dipersembahkan sebagai cabaran yang mesti diatasi oleh stoik yang bersemangat kental. Dan jika ada sesuatu yang tidak berjaya, itu bermakna dia tidak berusaha bersungguh-sungguh atau tidak cukup berdisiplin. Ini menimbulkan perasaan bersalah dan kegelisahan yang amat besar. Seseorang mula percaya bahawa dia bertanggungjawab sepenuhnya atas segala-galanya yang berlaku dalam hidupnya. Namun, itu tidak benar. Kehidupan penuh dengan kebetulan, kekacauan dan perkara-perkara yang sama sekali di luar kawalan kita. Dan kebijaksanaan stoik sejati bukanlah pada cuba mengawal apa yang tidak dapat dikawal, tetapi pada mencari kekuatan dan maruah dalam diri untuk menerimanya. Batasan diri itu bukan kelemahan, sebaliknya adalah bentuk realisme dan kerendahan hati yang tertinggi yang diabaikan sepenuhnya oleh pseudo-stoikisme. Salah satu prinsip stoicisme yang paling penting yang kini hampir lenyap dari pemahaman popular adalah seruan untuk hidup selaras dengan alam. Mendengar frasa ini, orang moden selalunya akan membayangkan berjalan-jalan di hutan atau hidup jauh dari kesibukan kota. Namun, bagi kaum stoik, konsep ini membawa makna yang jauh lebih mendalam. Bagi mereka, alam bermaksud, pertama sekali, alam semesta yang rasional dan teratur. Hidup selaras dengannya bermakna memahami hukum-hukum alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Dan kedua, yang paling utama, mereka merujuk kepada fitrah manusia. Apakah fitrah kita? Kita adalah makhluk yang rasional dan sosial. Oleh itu, hidup selaras dengan alam bermakna menggunakan akal kita untuk mencapai kebajikan dan hidup dalam harmoni dengan orang lain sambil melaksanakan tanggungjawab sosial kita. Pseudo-stoicisme mengabaikan sepenuhnya aspek ini. Fokusnya beralih kepada kejayaan individu, pembinaan kubu peribadi dan pengasingan diri. Ia melupakan bahawa bagi seorang stoik sejati, menjadi manusia bermakna menjadi sebahagian daripada umat manusia. Kebajikan tidak boleh bersifat egois. Ia terzahir dalam hubungan kita dengan orang lain melalui keadilan, kebaikan dan kejujuran. Dengan mengabaikan prinsip asas ini, pseudo-stoicisme mencabut roh dari falsafah itu, hanya meninggalkan rangka peraturan tentang kawalan diri. Satu lagi benteng yang dipertahankan mati-matian oleh Stoik Instagram ini adalah penolakan terhadap sifat mudah rapuh. Dalam pandangan dunia mereka, kerentanan adalah sinonim bagi kelemahan.
mengaku silap, meminta pertolongan, menunjukkan perasaan sebenar. Semua ini dianggap sebagai tanda kelemahan, tidak sesuai dengan seorang ahli falsafah stoik sejati. Seorang stoik sepatutnya seperti kubu yang tidak dapat ditembusi, sentiasa kuat, sentiasa yakin dan sentiasa benar. Namun, jika kita menyelami catatan peribadi para stoik sejati, kita akan menemukan gambaran yang sama sekali berbeza. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya sentiasa menganalisis kekurangannya, dia meragui diri dan bergelut dengan kelemahannya. Seneca dalam surat-surat moral kepada Lucilius menulis tentang ketakutan akan kematian, kepahitan kehilangan dan kesilapan-kesilapan peribadinya. Beliau tidak berpura-pura menjadi manusia super. Sebaliknya, beliau mengakui sifat rapuh kemanusiaannya. Di sinilah letaknya kekuatan sebenar. Kekuatan bukan terletak pada berpura-pura tidak dapat dikalahkan. Kekuatan terletak pada mengetahui kelemahan diri dan berusaha memperbaikinya. Kekuatan terletak pada keberanian untuk jujur kepada diri sendiri dan orang lain. Pseudo-stoikisme mengajak kita memakai topeng tidak terkalahkan. Stoikisme sejati pula mengajar kita untuk berani menanggalkan topeng itu dan menerima diri kita seadanya. Tidak sempurna, mudah rapuh, namun sentiasa berusaha menjadi lebih baik. Di sinilah kita sampai kepada perbezaan utama. Bagi cendekiawan media sosial, stoikisme itu adalah kata nama. Ia hanya satu label yang boleh dilekatkan pada diri sendiri. Saya seorang stoik. Ini adalah imej topeng cantik yang dipakai untuk bergambar di media sosial. Dia bergambar dengan buku falsafah, memuat naik petikan kata-kata hikmah dan bagi dia, stoikisme untuk hari itu sudah selesai. Namun, bagi ahli falsafah sejati, stoikisme adalah kata kerja. Ia adalah amalan berterusan setiap hari, setiap jam. Kita tidak boleh sekadar menjadi seorang stoik. Kita hanya boleh mengamalkan stoikisme. Ini ibarat perbezaan antara individu yang membeli pakaian sukan berjenama dan hanya bersuah foto di game dengan atlet sejati yang tanpa mengira cuaca tetap keluar berlatih setiap hari. Amalan sebenar termasuklah merenung tentang hari yang bakal dihadapi setiap pagi. Ia juga melibatkan analisis diri setiap malam, di mana saya bertindak kurang bijak, di mana saya tunduk kepada kemarahan atau di mana saya boleh menunjukkan lebih banyak empati. Ia adalah pemantauan berterusan terhadap fikiran kita ketika berdepan kesesakan, lalu lintas, beratur panjang atau ketika berhujah dengan majikan. Ini adalah satu kerja dalaman yang rumit dan tidak selalu menyenangkan yang tidak dilihat oleh sesiapa pun. Pseudo-stoikisme hanyalah sekadar pameran yang cantik, manakala stoikisme sejati adalah apa yang berlaku di bengkel di sebalik pameran itu, membawa kita ke inti pati falsafah, kepada konsep yang telah diselewengkan oleh pseudo-stoik sehingga tidak dapat dikenali lagi, iaitu konsep kebajikan. Cuba tanya seorang guru di media sosial apa itu kebajikan dan kemungkinan besar dia akan menggambarkan suatu imej menjadi hebat, tegar, berjaya dan kental emosi. Bagi mereka, kebajikan adalah sekumpulan atribut luaran yang melambangkan kekuatan dan dominasi. Namun, bagi stoik sejati, kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sebenar dan ia terdiri daripada 4 sifat utama. Yang pertama ialah kebijaksanaan, keupayaan untuk membezakan apa yang benar-benar baik daripada apa yang buruk dan daripada apa yang tidak relevan atau neutral. Kedua, keadilan, kejujuran, kebaikan hati dan melaksanakan tanggungjawab kita terhadap orang lain. Ketiga, keberanian, keupayaan untuk bertindak dengan betul dalam menghadapi bahaya, kesakitan atau ketakutan,
berdasarkan akal fikiran dan bukan kecerobohan. Dan keempat, kesederhanaan atau kawalan diri. Kemampuan untuk menginginkan dan melakukan sesuatu pada kadar yang betul, mengelakkan sebarang keterlaluan. Nampak tak jurang perbezaannya? Pseudo-stoikisme mengajar cara membina ego yang kuat, manakala stoikisme sejati pula mengajar cara membina perwatakan yang baik. Ini bukan tentang menjadi hebat atau cool. Ini tentang menjadi insan yang baik, bijaksana, adil, berani dan bersederhana. Dan ini mengubah segalanya. Akhirnya, kita tiba di punca utama, kesilapan fundamental yang menjadi akar segala masalah lain. Pseudo-stoikisme adalah falsafah pengasingan. Setiap idea yang telah kita bincangkan, dari penindasan emosi hingga egoisme, bertujuan sama, membina tembok antara diri dan dunia, mencipta benteng yang tidak dapat ditembusi, tempat untuk bersembunyi dari badai hidup, dari orang lain, dari perasaan sendiri. Seluruh gambaran pahlawan bersendirian yang menentang dunia yang bermusuhan ini adalah semangat utama stoikisme insta. Ia mengajar untuk memisahkan diri, menjauhkan diri dan mengunci diri. Ia berkata, kamu adalah sebuah pulau, dan di sinilah terletaknya penipuan terbesar dan paling tragisnya, kerana falsafah Stoa yang sebenar mengajar sebaliknya. Dan apa yang mereka letakkan di tengah-tengah ajaran mereka, para cendekiawan moden bukan sahaja mengabaikannya, malah mereka takut padanya. Dan kini, satu pendedahan paling penting dan mengejutkan yang bakal mengubah persepsi anda tentang stoicism ala Instagram. Pseudo-stoik ini sering membina falsafah mereka berdasarkan konsep pengasingan diri, keegoisan dan imej pahlawan bersendirian yang menentang dunia. Namun, bagaimana pula jika saya katakan bahawa stoicism yang sebenar adalah falsafah kasih sayang? Ya, anda tidak salah dengar. Salah satu konsep utama stoicism yang hampir tidak pernah dibincangkan di platform-platform popular adalah oikeiosis. Ini boleh diterjemahkan sebagai keterkaitan atau kekeluargaan. Para stoik percaya bahawa manusia secara semula jadinya adalah makhluk sosial. Mereka menggambarkan masyarakat manusia sebagai bulatan-bulatan sepusat. Di tengah-tengah adalah diri anda. Seterusnya ialah keluarga, kemudian rakan-rakan, sesama warga negara dan berlanjutan sehingga bulatan terbesar yang merangkumi seluruh umat manusia. Tugas seorang yang bijaksana adalah untuk meluaskan rasa prihatin dan kasih sayangnya dari pusat kepada bulatan-bulatan luar ini, sehingga dia merasakan pertalian dengan semua orang di muka bumi. Nampak tak perbezaan drastik ini? Falsafah yang hari ini digembar-gemburkan sebagai lambang individualisme melampau sebenarnya adalah ajaran tentang hubungan universal, empati dan tanggungjawab kita terhadap kemanusiaan. Seorang stoik sejati bukanlah batu yang dingin, tetapi seorang warga negara dunia yang berusaha menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Jadi, lain kali apabila anda melihat petikan Marcus Aurelius dengan latar belakang kereta sport, ingatlah ini. Stoicisme sebenar bukan tentang membina ketidakpedulian untuk mengasingkan diri daripada dunia. Sebaliknya, ia adalah tentang membina jambatan untuk berhubung dengan orang lain. Terima kasih kerana menonton video ini sampai akhir. Jika video ini membuat anda berfikir atau anda mempelajari sesuatu yang baru, sila berikan like dan langgan saluran ini agar tidak terlepas video-video analisis kami yang seterusnya. Dan kini, soalan untuk anda. Apakah nasihat stoik yang paling pelik atau tidak masuk akal yang pernah anda temui di internet? Sila kongsikan di ruangan komen. Mari kita bincangkan bersama.